bagi satu sampul. Macam aku sampul macam gini. Sampul termasuk nombor bilik lah. Nombor bilik ni. Lepas tu dalam sampul ni ada key. Room key. Lepas tu dia akan bagi paper ni. Yang penuh dengan barcode. Yang penuh dengan barcode. Which is barcode ni. Alhamdulillah dia dah tulis semua dah penerangan kat sini ya. So memang easy lah. Tapi dia still explain. Itu yang paling bagus lah bab-bab orang Malaysia ni. Dah bagi information. Tapi still explain lagi untuk kita. Tu yang bagus tu. I really salute. So ni borang admission. Admission tu maksudnya kita check in dekat sini. So kita kena scan satu barcode ni. Dan kita fill up apa yang dia tanya lah. Immediately fill up tu. Please fill immediately. So masa tu lah kita fill up, okay, in front of her lah. So second one yang ni lepas kita masuk room, selepas kita masuk bilik kita sendiri, within 48 hours you have to scan this barcode and fill up all the question, okay. So yang ni every day you have to scan before 1 o'clock, which is they want to know we have a fever or we have a symptom like a COVID, so we need to tell them. Ada satu yang kat situ kita kena klik kita tak sihat lah. So bila masuk dekat situ, aku ada story lah masuk kat situ kan. Masuk kat situ, yelah kita naik, dia cakap dah dekat aku. Dia cakap, okey, tingkat 21. Lepas tu nombor bilik ni. Kan, masuk lift tingkat 21. So, pintu tu nak cerita bagi. Pintu daripada bawah lah. Pintu daripada bawah tu aku tengok. Okey, dia glass door macam ni. Dia lock dengan kayu besar bang. Besar gila kayu. Lepas tu aku cakap, wah, definitely kita tak boleh lari lah kan. Tapi takkanlah kita nak lari kan. Sebab kita punya detail lah semua ada kat KKM, polis semua. Lepas tu tak apalah. Naik. Aku pun naik lah macam yang dia cakap. Naik sampai dekat room. Okey, aku cakap, mana satu room aku. Jumpalah room aku kan. 2014. Bila dah tu parking aku punya troli depan tu. Excited sangat cerita dia. Lepas tu aku pun masuk lah. Scan aku punya kad. Lepas tu masuk dalam bilik. Lepas aku masuk dalam bilik. Kononnya nak bagi bilik sejuk. Lepas tu pasang lah. Klik kad dekat situ kan. Sebab nak bagi aircon dah pasang siap. Lepas tu klik. Lepas tu bag. Nasib baik tak letak bag dekat atas meja ni. Lepas tu letaklah dekat situ. Bag tak masuk lagi. Troli pun semua tak masuk lagi. Lagi-lagi semua tak masuk lagi. Lepas tu aku ni ambil telefon. Ambil yang lagi satu telefon tu. Lepas tu rakam. Buat video. Buat video. Buat video. Apa baru tinggal sekejap. Bam! Pintu tutup. Pintu tutup. Habis dah. Habis. Nasib baiklah. Aku nak tinggal beg. Tak boleh nak internet. Lepas tu bawa jugalah beg. Itulah orang kata panik. Actually dalam beg tu ada information pun. Nombor telefon hotel ada, phone pun ada kan. Why not? Aku call je. Tapi masa tu panik. Lepas tu aku pergi turun pula tangga yang sama. Lift yang sama tu. Lift yang back door tu. Turun. And then definitely lah dia dah lock dengan kayu besar tu tadi. Lepas tu aku pun ketuk. Tak. Tak ada orang dengar. Sebab sebelum aku masuk tu, ada 3 orang lelaki kat tepi situ, dekat kerusi. Mungkin dia orang tengah break kot. Lepas tu pun yang girl yang ambil aku punya data tu, dia duduk kat tepi tu saja. Tapi tak ada siapa yang mendengar aku punya ketukan. Tu dia bahasa Melayu aku, bell. Lepas tu aku pun ketuk lagi. Kuat lagi. Aku lagi cakap sakit kot tangan ni kan. Lepas tu aku pun cakap tak mendengar. Macam mana nak buat ni? Macam mana aku nak buka pintu? Lepas tu, yelah bila dalam keadaan tu kita nak selesai masalah, dia akan datang satu idea lah. So, aku cakap, why not? Aku ada pack kot. Aku ada detail semua kot pasal hotel ni. So, aku buka tengok nombor telefon. Dan aku call. Aku cakap, saya dah terlock ni. Boleh tak hantar seseorang untuk bagi kunci kat saya? Ataupun buka pintu saya ni. Lepas tu dia pun datang buka pintu semua. Lepas tu aku pun belajar dah daripada kesalahan. Okay.
Aku buka pintu tu, aku letaklah bag, luggage yang besar tu dulu. Lepas tu buka pintu tu, make sure pintu tu terbuka lah sebab kad aku dah letak situ. Lepas tu, okay, drop aku punya luggage apa semua. Dah masuk bilik apa semua, okay. Seronok lah nak buat video apa semua. Lepas tu, okay lah. Setakat tu, aku pun malas dah nak buat video. Ni lah baru buat pula. Gitulah kan. Lepas tu, aku nak cerita bagi. Dekat dalam sampoi ni, dia dah bagi satu paper ni. And then, ni untuk hotel Ibis lah, okay. Untuk hotel Ibis. Lepas tu, dia akan bagi, okay, notice ni. Notice from the authorities. So, notice dari pihak berkuasa. So, memang kita tak boleh pergi ke mana-mana. Kalau kita pergi ke mana-mana, dia akan ditangkap. Bawah section ni dia akan ceritalah bawah section ni kan. Aku tak ambil tahu pun. Sebab aku tak akan pun lari. Nak lari ke mana dah dia letak kayu palang besar lagu tu, nak lari lagu mana kan. Lain lah kalau aku ni apa tu Iron Man ke apa ke kan, boleh keluar aku tingkap semua. Tak logik cik. Lepas tu external food delivery disclaimer. Okey lah. Ini dia ada external food. Kita boleh lah nak order food daripada mana-mana. So dia ada fast food, restaurant, Asian, beverage, semualah dia tulis. Arabic, Indian, veggie Indian lah semua. Vegan ke apa ke. Peduli apa aku. Kalau makanan yang duk dapat ni pun aku tak termakan. Nak order lagi. Ada lagi kat belakang information. No smoking, okay. Minta maaf lah kepada brother-brother yang mana yang suka isap rokok tu. Anda tidak bolehlah merokok semasa kuarantin. Diharap selepas kuarantin pun continue lah sebegitu, okay. So, lepas tu kita akan dibagi ni lah menu daripada cafe and pastry menu. Aku tak tahu. Ada sarapan pagi sometimes dia orang ada hantar croissant itu. Oh, sedap gila weh croissant dia. So aku makan tu je lah. Lepas tu dia bagi cornflake coklat. So dekat sini untuk kita punya apa ni, A-Mart. So ni A-Mart. So kita boleh scan dia punya barcode and then kita boleh send WhatsApp untuk dia orang lah. Dan kalau kita nak order any groceries you want, macam ni lah. Grocery yang macam ni, okay. Personal hygiene, mobile accessory and via WhatsApp, okay. Lepas tu another all day set. So kita boleh je nak order kat sini setiap hari makanan, okay. Breakfast ada, Winston ada, salad and fruits. Lepas tu rice, whatever rice you want. And this one aku ni pakai je telekung tangan dah ke mana-mana. Okay. Lepas tu noodle. Whatever noodle, what noodle you have. Braised ifu noodle, fried mihun, fried char kway teow, mi goreng mamak, kari laksa. Tak ada pun yang aku berminat sebenarnya. So ayam goreng berempah, beef. Aku berminat dengan satin, tapi tengoklah bila aku nak order lah. Sebenarnya aku tak suka pun buat kerja merenyah-renyahkan ni. Nak call-call lah. Sampai makanan pun pukul berapa. Nak kena tahu pukul berapa sampai aku tak nak ambil tahu. Jadi dengan makanan yang aku ada pun dah tak termakan. Okay. Ni tengok ni. Macam sarapan pagi. Nasi tak sentuh pun. Semalam pun tak makan nasi juga. Kukuh hidup jugalah kan. Cumanya sebab dah kita tak ada aktiviti nak burn kita punya kalori, nak makan lagi, masuk besar ni, keluar besar ni, tahu-tahu keluar besar ibu jari. Aku ni dalam masuk besar ibu jari kan, jari kaki bukan jari tangan, keluar tak tahulah lagi besar mana, gitu. Lepas tu setiap kali makanan dia akan serve dengan air yang bergula, which is aku tak suka. Lepas tu aku bukan mengada, tapi disebabkan aku dah berumur 41, tak boleh kerap minum air gula. Itu saja ya. Bukanlah aku mengada. Semasa zaman aku dulu
Semasa zaman muda aku minum je air ni, tak ada masalah pun minum hari-hari. Kan kita pantang ada duit pun kan, mak yang kita bagi 5 kupang gitu. Pergi beli je pun kan. Sekarang dah umur 41 kena beringat lah sikit lagi. Macam mana lah kecil lagi. Apa ni? Memanglah minum kot mulut, tapi gula kita semua keluar ke jamban. Gitu. Lepas tu